Saya ulang balik Masya Allah, apa yang dikehendaki daripada Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan bagiku untuk pokok tu tumbuh. Atau tidak ada daya, kalau kita berniaga, tidak ada daya padaku untuk ajak orang berhenti di masjid tu contohnya. Berhenti di masjid tu untuk singgah kedai. Boleh paksa tak? Tak boleh. Tak boleh nak paksa orang tu. Dia dah berhenti dah nak sembahyang tu. Boleh kita paksa dia, kena masuk kedai saya ni. Kedai lain banyak lagi ni. Bukan? Ada kekuatan tak kita nak panggil dia? Tak ada. Illa billah, melainkan kuasa Allah. Maknanya ni kata-kata orang beriman tu. Dia kata pada orang tu Tuhan bubuh dalam Quran. Maknanya sebelum pada kita nak turun rumah, nak pergi tengok kebun kita, nak pergi tengok kedai kita, berniaga kita tu, kita kena kata Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk memajukan kedai ni, perniagaan ni, melainkan dengan Allah. Baca yang tu. Ini tidak ni, tak ada kau ustaz ni ayat-ayat yang 1000 dinar. Ayat-ayat ni. Kita perniagaan kita, lepas tu panggil semaya ajak dah lah, tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah. Dia cerita. Sedangkan ajarnya gini ya. Jadi ayat pelaris kan ni ya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tidak ada yang dikehendaki Allah. Maknanya gini ya. Ini yang saya ajar selalu. Apabila kita nak masuk kedai kita, kita pun baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Satu. Nah, lepas tu duduk sekejap, orang pun start mari. Kita pun kata pula Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, ada kena hati Allah lah orang tu datang. Lepas tu tengah penuh orang masuk tu, kita kata pula la Masya Allah, la quwwata illa billah. Bila nak tutup kedai pun kata gitu juga. Ataupun kita tunggu orang masuk tu, tak ada siapa masuk, kita pun kata Masya Allah, la quwwata illa billah. Sama juga. Semua ni kehendak Allah. Tidak ada kekuatan untuk tarik orang mari, untuk hambat orang keluar. Tak boleh. Melainkan kuasa Allah. Dicantumkan dua surah. Surah Al-Waqi'ah. Dia kata pula fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sebutlah, bertasbih dengan sebut nama Tuhan kamu yang Maha Agung. Bermakna masa kita berniaga tu kita kata subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Masa menyangkut tu subhanallah alhamdulillah. Duduk kat rumah teringat ke kedai, teringat ke kebun, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Faham? Bila orang tanya macam mana berniaga tu, macam mana menanam tu, kena jawab Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini Allah berniaga, okey lah sekarang ni. Oh, tu tak boleh. Nah, nanam tu macam mana? Allah datang serang mau ni, Allah beratlah kita. Tak boleh kalau kata gitu. Mula-mula kata kena pujian bagi Allah. Kemudian baru cerita. Ni macam mana berniaga? Allah berniaga. Alhamdulillah lah kita sekarang ni. Itu tak kena lagi. Kita kena kata Masya Allah, yang dikehendaki Allah. Tidak ada kekuatan untuk memajukan atau mematikan, melainkan dengan kuasa Tuhan. Lepas tu baru kita jawab soalan orang tu. Nah, faham Di samping itu masa duduk teringat tu baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kampur dua ayat ni ya. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika kamu tengok aku ni satu orang muslim yang kurang pada kamu, kurang lebih sikit daripada kamu, daripada harta kurang ni, daripada harta, daripada anak. Aku anak pun sikit, harta pun sikit. Kamu tengok aku ni kurang, serba kurang aku ni pada kamu. Hinanya aku ni. Fa asa rabbi, mudah-mudahan Tuhanku ayyutiyani bi khair ayyatiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha usban minas sama. Moga-moga Tuhanku akan memberi padaku lebih baik daripada kebun kamu ini. Iaitu apa dia? Keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu lebih baik daripada kebun tu lagi. Bila Tuhan ampun dosa, kemudian Tuhan beri rahmat, tak ada benda yang lebih besar daripada semua harta. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', dan Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala akan mengirimkan daripada langit sana. Ada dua cerita sini. Ada dua riwayat lah.
Satu riwayat kata turun peti api daripada langit membakar kebun dia. Ada satu lagi riwayat kata turun hujan yang lebat, yang sejuk, menyebabkan runtuh kebun dia. Watusbiha sa'idan zalaqa, maka jadilah kebun itu satu tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha, atau akan jadikan airnya ghaura, iaitu surut kering. Falan tastati alahu talaba, kamu tidak akan dapati lagi baginya nak pencarian untuk cari balik. Air itu bila dah kering masuk dalam tanah, kamu tak dapat keluar lagi. Wa uhita bi thamarihi, maka diliputilah dengan buah-buahnya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Diliputi maknanya ke buah dia diberi bala atas buah dia. Buah tu kena, maknanya batang utuh. Dia apabila tengok kebun dia, fa asbaha yuqallibu kaffai, dia pun angkat tangan gini. Allah sudah dah lah. Allah tepuk kepala. Bukan? Sudah dah, terbakar api dah. Gitu. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dan atas apa yang dia telah berbelanja untuk menghidupkan kebun tu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan dianya roboh. Kebun tu roboh atas para-paranya. Dia bila para tu, dia kurma tu, apa anggur tu dia atas para kan. Para tu jatuh dulu. Kebun tu jatuh atas para. Mana hujan lebat ke atau api ke yang menyebabkan para tu jatuh balik atas buah tu. Pokok tu jatuh atas para. Faham? Pasal dia anggur ni dia batang lembut gitu kan. Wa yaqulu, dan dia pun berkata, ya wailati, aduhai celaka adalah aku. Celaka apa? Lam usyrik bi rabbi ahada. Sepatutnya tidaklah aku ni sekali-kali mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa. Dia hanya syirik pada Allah, dia pergi kata kebun dia tu akan kekal selama-lama. Lah, iaitu dia kata dia yang pandai, bukan Tuhan. Itu syirik dia. Ayat 40 dengan mula tu, maka mudah-mudahan Tuhan akan mengembirakan daku lebih baik. Sebenarnya orang kedua tu cakap kan Beriman. Awak beriman yang kata tu. Ayut tiani khairam, akan memberi pada aku yang lebih baik daripada kebun kamu. Jadi lebih baik daripada kebun kamu ini iaitu keampunan. Keampunan, rahmat, keampunan dosa dan rahmat untuk hidup lagi datang ke bumi ini dan mati pula masih boleh masuk syurga. Nah, mana dia soalan dia punya apa ni? Conversation lah. Gitu. Jadi cerita ni ialah cerita tentang satu orang kaya yang sombong dengan satu orang yang miskin yang beriman. Yang Tuhan ceritakan benda ni supaya kita reti bahawasanya syirik dalam kebun ni, dalam buat harta ni pun ada juga. Syirik dalam mencari harta ataupun buat kebun ni pun ada juga. Jadi kita ingatkan syirik ni semua berhala aja ni. Walam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidaklah dia selama-lamanya akan dapati baginya satu puak pun yang menolong dia apabila kebun dia tu sudah binasa. Tak ada siapa dia pergi tolong dia. Min dunillah, daripada Allah Taala. Wa ma kana muntasira, dan tidaklah atasnya tu ada pertolongan daripada siapa-siapa. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sanalah zahirnya pertolongan daripada Allah. Mana kalau Allah nak tolong. Kalau Allah tak nak tolong, tak boleh tolong. Nah, wa khairun thawaban wa khairun uqba. Dialah sebaik-baik yang memberi pahala,
sebaik-baik angan-angan satu cita-cita untuk kembalian balasan. Ini tu angan-angan benda lain. Angan-angan dengan Allah lah sebaik-baik kita berangan-angan untuk dapat balasan. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama anzalnahu minas sama. Kama in anzalnahu minas sama. Dan buatlah bagi mereka tu suatu contoh pada dengan kehidupan manusia di dunia ini. Manusia di dunia ini adalah seperti air saja, air hujan. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, dan Allah bercampurkan dengan air tadi, dengan tumbuhan tadi, nabatul ard, iaitu tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Bila dia bercampur tu, maka pokok tu akan tumbuh. Dah daripada kecil jadi besar, tumbuh. Lama pula tu pokok tu fa asbaha hashima. Maka pokok tu lama-lama kering, layu. Bila lama tua, mati. Boleh jadi 3 bulan, boleh jadi setahun punya jenis pokok. 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Satu hari akan mati. Tadruhu riyah. Lepas tu dia kering, hancur, dimakan oleh kulak lah apa semua. Ataupun hancur lama sangat, hancur jadi debu. Tadruhu riyah. Bila angin bertiup, akan diterbangkan oleh angin. Apa yang tinggal? Tanah kering kosong. Jadi maknanya tanah ni, asalnya manusia ni, tanah ni kosong aja. Apabila diberi air, pokok. Jadi tanaman apa tumbuh? Sini ialah rumput lah sini. Rumput pun mula tumbuh. Bila tumbuh lama-lama, bila sampai waktu kemarau, kering. Bila kering, lama-lama kering tu jadi hancur. Mari angin tiup, tak ada, tinggal tanah gersang. Jadi kehidupan dunia tu seperti itu ya. Maju, mati, maju, mati, maju, mati. Itu. Wa kana Allahu ala muqtadira. Ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Ta'ala itu ke atas segala sesuatu tu maha berkuasa sungguh dia. Al-mal wal banuna, adapun harta dan anak pinak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan hidup di muka bumi ini saja sementara. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, dan yang kekal abadi, yang kekal abadinya ialah solihat, iaitu kebaikan tu lebih baik inda rabbika, daripada sisi Tuhan kamu, thawaban, suatu harapan untuk dapat pahala, wa khairun amala, dan lebih baik harapan, cita-cita, wa angan-angan, cita-cita untuk dapat sesuatu. Kalau tak buat, tak boleh nak angan-angan lah. Nah, wa yawma nusayyirul jibara, dan pada hari kami memperjalankan gunung ganang. Ayat yang sama ni akan dapat di dalam surah Al-Waqi'ah. Cerita ni ada dalam surah Al-Waqi'ah. Tapi sini cerita ni, cerita surah ni ya. Cerita yang sama ada dalam tu. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda baziratan. Pada hari kami memperjalankan gunung ganang, kamu dapat lihat gunung, tanah itu akan jadi rata. Kita tak usah cakap berjalan lah, kita tak usah cakap dia berjalan lah. Nah? Katalah bumi ni bergerak pada skala Richternya 3. Skala Richter seminit sekali, sekali, seminit sekali. Gunung yang mana ada tu semua akan jadi rata. Lama-lama tu bumi semua sekali masuk dalam air lah. Tak ada bumi. Kalau Tuhan buat bumi ni bergegar seminit 3 skala Richter ya, bukan banyak, 3 ya. Gerak seminit pula, gerak pula. Gunung Himalaya tu akan jadi rata. Nah, lah akhir sekali ya, tanah semua sekali ni akan terselam dalam laut. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami akan kumpul dan kami kumpulkan mereka itu, maka kami
Tidak akan tinggal pun seorang pun, tak tertinggal seorang pun. Macam kita ni cari-cari putih-putih ada juga tertinggal mana-mana. Tak. Kita nak balik tu ada juga tertinggal duduk hotel, ada tertinggal gigi lah. Tuhan ni dengan beribu juta manusia tu tak tinggal seorang pun dicipta balik. Kalau di pada masa tu, masa bercara tu, ramai yang bercara tu, tak tertinggal seorang pun tak tertinggal. Ini miss ni dia seorang ni. Selit-selit miss terus masuk dia. Tak boleh lah gitu. Tak boleh lah. Tak boleh. Nah, macam kita ni ada kan? Masuk tengok bola tu. Tiket tak ada ni. Mencelah. Tu. Cep masuk boleh masuk juga. Tak boleh gitu pun tak boleh. Tak tertinggal satu pun. Falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Dan kami hadapkan mereka tu kepada Tuhan kamu. Tuhan mereka itu berbaris-baris. Semua ni bersaf-saf. Dalam ayat surah Jasiyah tu duduk berlutut. Saf tu berlutut pula. Bila kita belajar tafsir Quran yang menyeluruh besok, kita akan dapat satu gambaran daripada masyarakat begini, dalam syurganya begini, hari kematiannya begini, kiamatnya begini, nak masuk neraka ni macam ni, nak masuk syurga ni macam ni, dalam syurga ni macam ni, dalam neraka ni macam ni. Akan dapat satu gambaran keseluruhan. Laqad ji'tumuna, sesungguhnya kamu akan datang kepada kami kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kami cipta kamu dulu awal-awal, iaitu semua sekali telanjang pula. Cuba kita bayangkan duduk di depan Tuhan, telanjang, seorang diri, isteri tak tahu ke mana, suami tak tahu ke mana, anak tak tahu ke mana, duduk sebelah-sebelah tu, bisik-bisik. Bila nak start cara ni? Bila. Ayat lain pula, tidak berbunyi di mahsyar tu, melainkan bunyi prak, prak, prak. Bunyi tapak kaki. Malaikat ada berjalan. Prak. Orang ramai tak berjalan ni, senyap ni. Berapa lama duduk senyap lutut gitu. Dulu diberi gambaran masa kiamat, masa pada mahsyar tu. Pulu kilir kita ni. Tak tahu nak cari orang tu, tak ada cari apa ni, duduk senyap lutut berbaris semua. Senyap tak gerak, semua tak kata apa ni. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Bahkan kamu menyangka bahawa tidaklah kami jadikan bagi kamu ni suatu perjanjian untuk kembali semula pada kami. Wa wudi'al musyfiqina mimma fih, duduk dalam ketakutan daripada apa yang mereka buat di dunia dulu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, alangkah celakanya kami. Mali, apa ini? Apa ni? Mali hadzal kitab, apa ni? Apakah ini kitab ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak dia tinggal pun yang kecil ditulisnya, wala kabiratan yang besar pun dia tulisnya, illa ahsaha, melainkan semua sekali ditulis. Tak tertinggal satu yang kecil. Patut yang kecil-kecil tu buang, ambil besar-besar sudah. Dah, tulis semua sekali. Wa wajadu ma amilu, dan mereka dapati apa yang mereka lakukan tu hadir depan mereka. Wala yazlim minhu syai' wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhan kamu itu menzalimi satu orang pun. Dia masalah besarnya, yang kecil yang besar ni tulis. Dalam hadis Nabi SAW, maksud ialah ni, apabila dibentangkan amalan ni, satu hari punya amalannya, sejauh dia kitab tu bergulung, yang macam dulunya, scroll. Jadi buka ni, sejauh mata mana kiri kanan. Baca kitab kamu. Jadi kita baca untuk sehari punya, ujung sana, ujung sini, baca. Untuk sehari punya. Sehari punya. Sehari satu dulu. Baca sendiri kitab kamu, baca. Kena baca. Selagi Tuhan tak tanya, tak ada masalah.
Kalau Tuhan tanya kenapa kamu buat tu, neraka dah kata. Satu soalan. Kenapa kamu buat tu? Neraka dah. Kalau boleh baca tu apa lagi? Baca kesalahan tu. Kesalahan amal tu baca tu. Tak apa lagi, selagi tak tanya tak ada masalah. Tanya satu tu neraka dah kata. Why? Sudah. Kalau katakan ada satu, Tanya satu tu kena dah. katakan 10 tak tanya, satu tanya. Kena dah. Kena neraka dah. Masuk dulu. Step. Jom.